Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma syarah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana. Ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti, Ya Allah. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla. Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu, seluruh ahli jawatan kuasa surau yang saya hormati dan saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti mana biasa kita rasa syukur dan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah tuan-tuan malam ni kita sambung kembali perbahasan ringkas kita berkaitan dengan kitab Hikam Al-Imam Ibnu Athaillah Skandari. Dan malam ni kita berada pada hikam yang ke-38 insya-Allah. Kalau tajuk dalam kitab yang saya bawa ni tuan-tuan, sebagaimana saya selalu duk ulang pada tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita ada kitab-kitab yang lain, syarah-syarah kepada kitab hikam ini begitu sekali banyak dan kadang-kadang tajuknya berbeza-beza. Tapi dalam tajuk untuk malam ni, dalam kitab yang saya bawa ni ialah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Baik, apabila kita telah begitu dekat kepada Allah dalam akidah dan perasaan, bahkan kadang-kadang telah sampai pada punca segala-galanya di mana wujud Tuhanlah yang hanya kita lihat, sedangkan sekalian makhluk adalah tiada. Tuhanlah yang maha ada dan selain daripadanya adalah tiada, kerana asalnya tiada atau pada akhirnya akan berkesudahan dengan tiada pula. Ini tuan-tuan sedikit mukadimah dalam tajuk ni. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan ya. Kadang-kadang teks yang macam ni kita terus syarah lah supaya tidak tidak lambat pemahaman kita, sebab kadang-kadang bahasa-bahasanya ada sedikit menggambarkan sedikit. Nak kata apa tuan-tuan ya? Takut salah faham kadang-kadang. Saya ulang lagi sekali. Apabila kita telah begitu dekat kepada Allah, dekat pada Allah ini ialah dekat pada rasa. Saya selalu ulang pada tuan-tuan dalam akidah kita ni ialah dekat pada pegangan kepercayaan, pegangan akidah kita bahawa kita tu dekat dengan Allah. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah yang kita pun dah faham, kita pun dah hafal. Dalam surah Al-Baqarah khususnya bila mana kita baca dalam bulan Ramadan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza, dan apabila sa'alaka, telah bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ibadi, oleh hamba-hambaku, fa inni qarib, maka bagi tahu kepada hamba yang bertanya tadi, aku adalah dekat. Dekat ada dua keadaan. Dalam kitab ni dia tulis dua keadaan. Satu keadaan dekat pada akidah, pegangan kepercayaan. Maknanya Allah tu berada dalam hati kita dalam bentuk apa? Keimanan. Allah dalam hati kita dalam bentuk keesaan kepada Allah dari segi akidah. Maka dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan mesti ada kepercayaan yang cukup yakin, yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di mana Allah dari segi rasanya, kita kata dalam hati kita dalam bentuk keimanan, ketakwaan dan sebagainya. Satu lagi rasa dekat. Pegangan tu satu bab, satu lagi rasa dekat. Dekat apa? Dekat pada rasa. Ya, kadang-kadang saya sebut pada tuan-tuan sebelum daripada ini, kita pun dah faham dah. Kadang-kadang pada pandangan zahir kita jauh. Itu keluar satu istilah, jauh di mata, dekat di hati. Sekarang ni, siapa yang jauh di mata tuan-tuan tapi dekat di hati? Ada? Mak kita yang telah meninggal dunia. Tak akan lagi kita lihat selama-lamanya dengan pandangan zahir kita. Tapi mak kita ni, arwah ni tuan-tuan, sentiasa ada di hati kita. Itu jauh di mata. Bahkan jauh tu bukan sekadar jauh yang ada atas muka dunia.
bahkan jauh sehingga sampai ke alam lain, ke alam barzakh. Tapi yang berada di alam barzakh, ayah kita, mak kita yang telah meninggal, tuan-tuan, yang masih ada, alhamdulillah. Okay, ya? Maka masih ada di hati kita. Jadi kalau makhluk ini ada di hati kita, kenapa Allah tidak wujud di hati kita? Dari sudut rasa. Itu yang dikatakan apabila kita telah begitu dekat kepada Allah dalam akidah, dalam perasaan, bahkan kadang-kadang telah sampai pada punca segala-galanya. Di mana wujud Tuhanlah yang hanya kita lihat. Lihat dengan apa di sini, tuan-tuan? Dia akan sampai satu keadaan, rasa kita ni dalam hati kita dan pegangan kita terhadap kepercayaan, keyakinan kepada Allah, sampai satu keadaan seluruh segala-galanya ini adalah dari Allah. Dari wujud Allah. Tak akan wujud seluruh alam ini yang kita lihat, tak akan wujud diri kita kecuali wujudnya Allah. Dan di saat itu, kita hanya melihat Allah dengan hati kita, dan selain Allah, kita tak nampak pada pandangan mata hati. Ni tuan-tuan, kadang-kadang waktu kita kena ulang banyak kali. Kita ni memandang dengan 3 keadaan. Satu, pandang dengan mata. Tapi pandang dengan mata ni melihat. Okey ya? Saya melihat. Satu lagi pandang dengan akal. Itu disebut pandangan. Kadang-kadang kita tengok benda, kita pun renung sekejap. Maka akal kita nampak apa benda yang ada tertulis. Apa benda yang ada terlihat. Pada akal. Pada mata lain, pada akal lain. Macam tuan-tuan tengok seekor gajah pada mata, tuan-tuan nampak apa? Nampak besar. Tapi pada pandangan akal, tuan-tuan nampak apa pada seekor gajah? Tuan-tuan tak pernah fikir pun. Sebab, tapi kalau dalam Quran, Allah tak suruh kita tengok gajah, Allah suruh kita tengok unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu memandang dengan pandangan akal kamu bagaimana seekor unta dicipta? Tapi kita ni pergi ke Mekah, pergi ke mana, ke Mesir ke mana, kita tak fikir unta, kita fikir nak bergambar aja, tuan-tuan. Betul ya? Tuan-tuan pernah naik unta nak bergambar. Tapi masa kita naik tu, macam mana dia bangun? Adakah macam seekor lembu? Tak. Sebab sendi dia lebih daripada seekor lembu. Tak apalah nak bagi tahunya. Ada dalam ayat Quran yang memberi apa? Menggalakkan kita, menyarankan kepada kita memandang dengan pandangan akal. Tapi kita ada satu lagi, iaitu menyaksikan dengan hati, pandangan hati. Tapi hati tak disebut melihat, hati tidak disebut memandang, hati disebut menyaksi. Cuma dalam buku ni ditulis lihat. Tak apalah, tuan-tuan. Jadi di saat kita sudah cukup perasaan kita dalam hati kita bahawa Allah begitu dekat dengan kita, maka biasa benda dekat ni nampak. Okey ya? Benda dekat ni nampak, tuan-tuan sekalian. Nampak apa? Nampak dengan mata hati. Sehingga hati kita tidak nampak selain daripada Allah. Kerana apa? Sedangkan sekalian makhluk adalah tiada. Baik, yang ni yang kadang-kadang keliru ni, tuan-tuan. Hanya Allah yang ada. Selain Allah, tidak ada. Apa maksudnya dalam bahasa akidah ni? Adanya Allah ada yang hakiki. Ada yang sebenar-benar ada. Ada yang tidak ada permulaan dan ada yang tidak ada kesudahan. Adapun adanya kita, ada yang tidak sebenar. Kerana kita bermula dengan tiada. Sekarang kita ada. Adakah kita ada dengan sendiri? Tidak, Allah yang adakan kita. Maka hakikat kita ni, hakikat sebenarnya tidak ada. Yang adanya Allah. Dengan adanya Allah, Allah adakan kita. Okey ya? Sebab tuan-tuan pernah, ni saya cerita sikit ya. Dulu ada seorang imam di satu surau. Selepas saya mengajar, duduk sembang dengan dia. Lama juga sembang. Salah satunya dia minta pandangan. Dia kata, "Ustaz, baru-baru ni kita terminate seorang ustaz," dia kata. Saya kata, "Kenapa?" "Ada ke munasabah, ustaz tu kata syurga tak ada." Saya pun tak tahulah ustaz tu cakap macam mana, tuan-tuan. Sebenarnya macam ayat ni lah. Hanya Allah yang ada. Selain Allah itu tidak ada. Apa maksud? Ya kena hurailah, tuan-tuan, kena hurailah. Maksud tidak ada itu ialah tidak ada dengan sebenar-benarnya. Kerana yang hakikat ada dengan sebenar-benar ada adalah Allah. Kerana Allah itu tidak ada yang mengadakannya. Dan tidak ada permulaan adanya. Sebab tu, habis yang lain bukan tak ada langsung, tetapi tidak ada dengan sebenar-benarnya. Sebab yang lain itu tidak ada dengan sendiri. Diadakan oleh Allah. Akhirnya jawapan mudah. Kita ni ada tak? Kita tak ada. Kita diadakan oleh Allah. Itu bahasa mudah. Okey ya? Allah ada. Allah itu Tuhan yang maha ada. Kita ni bukan ada. Kita ni diadakan oleh Allah. Sebab tu kita bukan, Allah tu siapa? Allah tu Khalik, pencipta. Habis kita ni makhluk yang dicipta. Itu aja bahasan dia. Okey ya?
Maka dia kata, saya buang ustaz tu. Sebab ustaz tu kata syurga tak ada. Jadi saya tanya dia, kalau syurga tak ada, yang Allah ajar kita berdoa minta syurga tu, dah tak ada macam mana? Sebenarnya, tidak ada dengan sebenar-benarnya, kecuali diadakan oleh Allah. Macam kekal juga tuan-tuan. Kalau kita belajar, hanya Allah yang kekal. Tapi ada tak benda yang dikekalkan oleh Allah? Ada. Contoh kita kembali ke akhirat nanti. Kita akan dikekalkan oleh Allah. Tapi yang sebenar-benar kekal, Allah. Tapi bila mana kita masuk syurga, Allah kata apa kat kita? Khalidina fiha abada. Kekal dalamnya selama-lama. Adakah kita asalnya kekal? Kita asalnya tak kekal. Kerana kita makhluk. Cuma kita dikekalkan oleh Allah. Itu aja bahasa dia. Yang kekal hanya Allah. Ini mukaddimah baru ni. Tak baca lagi ni tuan-tuan. Mukaddimah tajuk ni. Sudah. Ada tadi saya mengajar satu tempat muslimat. Baru baca kitab mukaddimah. Saya kata, puan-puan, kita ni baca kitab ni, tak baca lagi mukaddimah. Baca, pening lah ustaz. Dia kata, mukaddimah pun dah pening. tak adalah tuan-tuan sekalian. Ada tajuk-tajuk yang macam ni lah. Tajuk-tajuk akidah. Saya akhir ni, saya mana-mana saya bawa tajuk akidah tuan-tuan sekalian. Sebab rupa-rupanya bila mana kita mengajar, ramai lagi di luar sana yang terkeliru dari segi hubungan kita dengan Allah. Bagaimana berinteraksi dengan Allah. Tak apa, kita teruskan di sini lagi. Tuhanlah, ataupun kita sebut Allah lah yang maha ada. Dan selain daripada Allah adalah tiada dengan hakikat sebenar. Kerana asalnya tiada. Asal diri kita ni adakah? Tidak ada. Kita asal tak ada. Allah asalnya ada. Ataupun dengan makna lain, kita ni sekarang kita ada, tapi akan sampai satu waktu akhirnya akan berkesudahan dengan tiada. Kita ni masih ada sekarang kan? Kita berakhir dengan apa? Mati. Mati itu apa? Tak ada. Allah maha ada. Berakhir dengan kekal. Ada selama-lamanya. Tu. Boleh ya? Ni baru tajuk ada ni tuan-tuan. Tajuk ada dengan tajuk tiada. Tuan-tuan pernah belajar tajuk ada dengan tiada? Kalau tak belajar tauhid, orang tak belajar ni. Malam ni tuan-tuan ceramah saya ada dan tiada. Sudah. Sudah tuan-tuan, ni ustaz ni nak cakap apa ni? Okeylah tuan-tuan sekalian ya. Supaya kita sedar dan mengisafi diri. Siapa diri kita? Berasal dengan tiada. Berasal dari tiada. Dan akan berakhir dengan tiada. Allah, dia berasal dengan ada, maka dia akan ada selama-lamanya. Kita asalnya tak ada. Sekarang baru ada. Habis tunggu apa? Tunggu tiada. Tapi Allah maha pemurah tuan-tuan. Allah maha penyayang. Setelah dia tiadakan kita, dia akan adakan kita kembali di akhirat. Sebab apa? Kenapa dia tiadakan sekejap kita? Kerana dia nak pindah kita daripada dunia ke alam barzakh. Daripada alam barzakh ke alam akhirat. Kenapa? Kerana Allah nak kita kekal selama-lama. Kalau nak kekal, kena pindah tempat. Kenapa? Tempat yang ada sekarang tak kekal. Nama apa? Namanya dunia. Apa nama dunia? Darul Fana. Tuan-tuan nak duduk tempat tak kekal. Tuan kekal tapi tempat tak kekal. Tak kekal juga kita tuan-tuan. Sebab tu dipindah pada tempat kekal. Ada soalan kan ni? Mukaddimah baru ni? Okey. Bagi manusia yang telah sampai martabat yang taraf ini, tertujulah ingatannya dan seluruh perasaannya. Sebenarnya nak cerita kat sini ni maqam. Ada orang sudah sampai kepada satu maqam yang dia tenggelam dalam rasa bahawa hanya Allah yang benar-benar ada. Dan dirinya ada kerana diadakan oleh Allah atau bergantung dengan Allah. Kalau Allah tidak lagi ingin dia tiada, maka tak akan kita ni tuan-tuan. Allah saja. Kalau Allah nak kita ada, kita masih ada. Lepas tu tuan-tuan ingat, kalau saya tanya soalan pada tuan-tuan, dulu, nak ulang lagi ya. Kalau saya tanya, kawan-kawan Tuan Haji yang sebaya ni, dah ramai dah meninggal? Ramai ya? Tuan Haji kenapa tak meninggal lagi? Minta maaf ni soalan ni tuan-tuan, jangan terasa ni. Terasa ni. Ada orang jawab, Alhamdulillah Ustaz, keturunan saya umurnya panjang. Tengok dia jawab. Alhamdulillah setakat ni sayanya pandai jaga diri. Ya. Itu jawapannya. Jawapannya apa lagi? Jawapannya adalah setakat ni Allah masih izin kita untuk terus ada. Bukan sebab kita pandai. Doktor dah berapa ramai meninggal. Sepatutnya doktor tak meninggal lah ya. Dia orang sakit tenat, pergi hospital, keluar sehat sampai hari ni. Siapa yang rawat? Doktor tu lah. Tiba-tiba doktor tu mati juga. Kenapa doktor mati? Sepatutnya tak matilah dia. Dia rawatlah diri dia. Orang sakit pun dia boleh rawat. Yang tenat dia boleh rawat. Yang tak ada harapan pun sampai hidup sampai hari ni. Takkan dia tak boleh nak jaga diri dia sendiri?
Maksudnya kita faham bahawa yang sebenar-benar menjaga kita adalah Allah. Itulah kesimpulan dia. Minta maaf tuan-tuan, tadi soalan ya. Soalan ni kasar juga bunyi dia. Kenapa belum lagi? Iyalah, bukan kita yang urus diri kita. Allah yang urus diri kita. Boleh tuan-tuan. Jadi ada orang ni sampai kepada maqam itu. Dia sudah tenggelam dalam rasa hakikat sebenar yang ada adalah Allah. Dia ni antara menunggu tiada. Kerana asalnya dia tiada. Maka bila sampai tahap ini, apa lagi? Tertujulah ingatannya dan seluruh perasaannya kepada Allah. Seluruh ingatan, seluruh perasaan dia hanya kepada Allah. Sehingga dia lupa kepada selainnya, lupa kepada selain Allah. Ada satu cerita tuan-tuan yang saya pernah sebut, tuan-tuan saya ulang lagi sekali. Ada seorang ulama ni, dia ada seorang khadam. Khadam ni pembantu, ahli khidmat. Cuma dalam bahasa Melayu kita ni, khadam ni jadi bunyi tak cantik dah sekarang. Sebenarnya apa makna khadam? Khadam ni ialah orang yang berkhidmat kepada seseorang. Sukarela. Sekarang kita namakan sukarelawan. Itu mulia tak sukarelawan? Mulia lah tuan-tuan. Dia tak minta apa-apa. Dia sekadar nak berkhidmat. Ada orang berkhidmat kepada ulama'. Dia jaga air minuman, dia jaga makanan, dia jaga pakaian, dia jaga kitab-kitab apa semua. Itu. Baik. Ada seorang khadam ni, dia pembantu ulama' ni. Setiap kali dia pergi buat apa? Bawa air, bawa kitab. Ulama' ni tanya dia, kamu nama apa? Okey, dia bercakap nama. Akhir sekali dia datang lagi. Kamu nama apa? Dia kata, wahai imam, aku ni dah dekat berpuluh-puluh tahun dah berkhidmat dengan kamu. Tapi setiap hari aku datang kepada kamu, kamu tanya nama aku. Kenapa ya, kamu tak ingat ke? Dia kata, bukan aku tak ingat. Habis, kerana dalam dia kata, memang aku tak ingat. Habis, kenapa tak ingat? Dia kata, kerana dalam hati aku ni, dalam ingatan aku hanya ingat satu nama. Apa dia? Allah. Ni maqam lain ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi nama isteri ya? Dah mula tak ingat. Oh ya, saya dah sampai makom tu Ustaz. Nama isteri pun saya tak ingat. Ke nama anak tak ingat. Ini masalah kita sebenarnya. Sebenarnya ada ulama-ulama ni, dia itu. Sebab tu kadang-kadang dia berbicara. Dia kata, kadang-kadang orang tanya dia, kenapa kamu bicara begini-begini? Ya, bukankah aku duduk depan kamu, sepatutnya kamu berbicara dengan aku. Dia kata, dah lama tak aku tak berbicara dengan manusia. Setiap kali bicara, aku bicara dengan Allah. Dia begini tuan-tuan. Kita yang makam orang awam, saya tuan-tuan ni makam orang awam. Bila mana kita berinteraksi dengan A, dengan B, dengan C ni, kita nampak A dan B dan C. Orang yang sudah makamnya arif billah, dia tak nampak lagi A dan B dan C, dia nampak seluruh alam ini digerakkan oleh Allah. Contoh, orang buat baik kat kita. Siapa sebenarnya yang melakukan kebaikan? Allah. Allah gerakkan hati dia. Datang jumpa kita. Bagi sesuatu pada kita. Ya. Yang dia bagi kat kita tu siapa yang bagi? Allah yang bagi kat dia rezeki. Habis sebenarnya siapa sebenarnya? Allah. Tapi kita orang awam ni, tuan-tuan sekalian, kena jaga-jaga jugalah sebab kita makam orang awam. Jangan buat-buat jadi macam wali pula kan. Sebab tu orang Arab yang faham. Orang Arab yang faham, kalau kita kata syukran, dia bagi kita satu benda. Kita kata syukran, terima kasih. Dia kata apa? Asyukru lillah. Tu Arab yang faham lah tuan-tuan. Arak yang bagus. Arak ni baca biasa. Kita bukan nak burukkan sangat. Tapi arak ni yang tak faham juga. Yang jahil-jahil juga. Yang tak pandai baca Quran pun ada. Biasalah. Lepas tu kadang-kadang dia kata, engkau sembahyang tak? Ni arak Mesir Ustaz. Arak Jordan saya tak tahu. Engkau sembahyang tak? Sembahyang lah. Engkau baca apa dan sembahyang? Baca Quran lah. Engkau boleh baca Quran ke? Oh, dia pelik. Sebab apa? Sebab orang dia pun tak boleh baca Quran. Okeylah, setakat tu dulu tuan-tuan sekalian. Jadi ada orang dia nampak seluruhnya ini adalah Allah yang menyusun, Allah yang mentakbir, Allah yang menggerakkan, Allah yang menghidupkan. Akhir sekali lenyap seluruh yang lain kecuali dalam diri dia dan hati dia ingatan kepada Allah. Baik, martabat ini adalah satu anugerah Allah. Apalagi dia, iaitu Allah, adalah Maha Pemurah dalam segala-gala hal. Satu benda saya nak tambah sikit pada tuan-tuan. Allah ni namanya Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah. Bagaimana murah Allah? Murah Allah ni dia ada satu perkataan, walaupun. Tapi kalau murah kita murah tak? Kita murah juga. Orang minta derma, kita bagilah sekadar mana kita mampu. Masjid, kita masuk duit dalam tabung sekadar mana kita mampu. Tapi murah tak kita? Murahnya kita atas perkataan kerana. Kenapa kita buat baik kat dia? Kerana dia baik. Kenapa kita beli barang kemah kat ni orang perempuan ni? Kerana dia isteri kita. Ke tuan-tuan beli barang kemah kepada semua perempuan? Tak. Kerana dia isteri kita, kerana dia anak kita. Kenapa kita bantu dia? Kerana dia kawan kita. Atau sebab.
Boleh juga sebab. Allah tak. Allah ni murah walaupun orang tu kafir dengan Allah, Allah tetap murah dengan dia. Walaupun orang tu munafik dengan Allah, Allah tetap bagi pada dia. Walaupun orang tu kaki maksiat, Allah bagi sihat pada dia. Itu pemurahnya Allah walaupun. Boleh ya? Kita ni tuan-tuan, kalau kita kenal diri kita kan, oh subhanallah, solat pun lalai. Tapi lepas solat minta syurga. Tapi Allah ni walaupun kita lalai, dia akan bagi kita syurga. Murahnya Allah. Okay, ya? Allah bagi kita sehat. Allah bagi kita keluarga. Allah bagi kita apa? Ketenangan, kesenangan, kelapangan. Walaupun kita ni banyak dosa. Ya, memang banyak dosa. Tapi Allah ni murahnya walaupun. Boleh ya? Sebab tu, kita ni mampu tak menjadi yang maha murah bagaimana Allah? Tak mungkin. Sebab kita lebih kepada sebab. Sebab apa? Sebab kawan. Sebab apa? Sebab kenal. Sebab apa? Sebab isteri. Sebab apa? Sebab dia baik. Sebab apa? Kenapa belanja dia? Sebab dia pernah belanja kita. Betul? Sebab. Itulah kita. Tak akan mampu mencapai keadaan kedudukan sifat Allah. Kerana itu, maka yang mulia Al-Imam Ibn Atha'illah Skandari memberi nasihat kepada umat dalam kalam hikam yang ke-38. Ini baru baca yang ke-38. Masa nak habis dah ni, tuan-tuan. Tak apalah, insyaAllah ya. Kita mengaji ni setakat mana kita boleh faham. Itulah yang Allah bagi ilmu pada kita. Selebihnya kita belajar lagi lah, tuan-tuan, pada masa akan datang. Beliau mengatakan apa? La tata'adda niyata himmatik ila ghairih. Jangan anda melampaui niyata himmatik, niat maksudmu ila ghairihi, kepada lainnya. Jangan kamu melampaui niat dan tujuan kamu kepada selain Allah. Fal karimu la tatakhattahu al-amal. Kerana yang maha murah ataupun yang maha pemurah tidak boleh melangkahi akannya oleh segala cita-cita. Ataupun dengan kata lain, kerana yang maha pemurah iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh melangkaui akan kehendak-kehendak yang baik. Baik, apa maksudnya tuan-tuan? Kalam ni agak ringkas dan agak susah sikitlah dari segi kesusunan bahasa dia. Baik, kalam hikam ini mengandungi pengertian seperti berikut. Ada beberapa keadaan. Yang pertama, kita sebagai manusia di mana tidak dapat melepaskan diri daripada zat yang maha kuasa. Ini benda yang kita kena faham. Kita sebagai manusia. Siapa manusia? Makhluk. Siapa makhluk? Yang dicipta oleh Allah. Maka bila mana kita dicipta oleh Allah, tak akan mungkin kita boleh melepaskan diri daripada Allah. Daripada kuasa Allah. Sebab tu kalau kita belajar bab kudrah. Ya, kalau kita belajar bab kudrat, ni kita tasawuf. Tuan-tuan sekalian, kita belajar tapi kitab ni kalau kita tengok tajuk dia ada dua. Hakikat, hikmah, tauhid dan tasawuf. Dia gabung dua di sini. Kalau kita belajar bab kudrah, apa makna kudrah? Allah maha berkuasa. Dengan kuasa Allah itulah dia mencipta kita. Maka kita ada ni dan kita diwujudkan ini dengan kekuasaan Allah. Apa maksudnya? Kita tidak akan pernah terkeluar satu waktu pun, satu saat pun daripada kuasa Allah. Apa makna? Atau dengan kata lain, saya dengan tuan-tuan ni tidak akan pernah terlepas pun satu saat, satu tempat, satu keadaan, kecuali kita sekarang ni diliputi di bawah kuasa Allah. Tak payahlah kita nak buat sesuatu di luar daripada apa. Ya, Allah masih menguasai diri. Bahasa mudahnya, kita ni di bawah kuasa Allah. Tak akan mampu kita lari, kita terkeluar daripada kuasa Allah. Sama juga contoh lain, kalau saya buat mungkin lebih mudah. Contoh Allah ni, dengan kuasa itu dia ada iradah. Allah berkuasa mencipta. Maka Allah mesti ada berkehendak mencipta manusia, mencipta makhluk. Jadi ada satu keadaan yang kita dengan tuan-tuan kena faham. Hidup ni, walau sekaya mana kita, walau sehebat mana, setinggi mana ilmu kita, tidak pernah benda yang berlaku dalam diri kita ni terkeluar daripada kehendak Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, saya ada kehendak saya dan tak ada kaitan dengan Allah. Tak ada. Kehendak kita pun akan berjaya, kehendak itu akan dapat kehendak itu sekiranya termasuk sama dalam kehendak Allah. Kita nak cakap dalam bahasa mana lagi tuan-tuan dia? Bahasa segala yang berlaku ke atas diri kita ni tidak pernah terkeluar daripada kehendak Allah. Jadi tuan-tuan kena ingat, macam puan-puan kan, minta maaf dah saya sebut. Puan-puan kena ingat, bila mana berlaku sesuatu ke atas kita, jangan kita kata, ni you lah yang silap ni. Cakap kat suami kan. You ingat tak dulu I pesan apa kat you dulu? You tak nak dengar. Kan dah berlaku macam ni. Bukan puan-puan. Yang berlaku itu di dalam kehendak Allah. Dia tak akan berlaku sesuatu yang berlaku di luar daripada kehendak Allah. Maka kita kena redha. Ada satu bacaan dalam Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Habib Allah Haddad. Pagi boleh baca, petang boleh baca. Antara bacaan dia kata apa? Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun.
Wala haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Apa makna masya Allah? Segala apa yang dikehendaki oleh Allah, yang akan ianya berlaku, pasti dia berlaku. Segala perkara yang Allah nak dia berlaku, pasti dia berlaku. Kalau kita halang dengan apa pun, rancang macam mana pun, kalau Allah nak dia berlaku, pasti dia akan berlaku. Wa man lam yasha' lam yakun. Tetapi suatu perkara yang Allah tak nak dia berlaku, pasti dia tak akan berlaku. Ni kita kena tahu ya. Maka yang dah berlaku tu apa? Memang itulah kehendak Allah. Macam mana? Kita nak petikai, kita tak nak setuju. Nak ke tak nak, itulah dia. Macam saya dengan tuan-tuan lahir sebagai lelaki, ini kehendak Allah ke atas saya dengan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana? Tak puas hati ke? Puas hati ke tak puas hati? Tak setuju ke tak setuju? Terima ke tak terima? Kita tetap lelaki. Boleh tak jadi perempuan? Tak boleh. Paling-paling pun jadi pondan aja. Dia tak jadi perempuan, jadi pondan. Saya pun, pondan daripada mana asal dia? Pondan. Perkataan tu daripada mana? Campur lelaki, campur perempuan jadi pondan ke macam mana? Wallahu alam. Patutnya kalau dia lelaki, you nak jadi perempuan, you jadi perempuan je lah. Atau jadi wanita. Kenapa jadi pondan? Tapi kalau Indonesia, perkataan Indonesia, Ustaz, dia panggil apa dah? Waria. Pondan dinama waria. Apa makna waria? Pria campur wanita jadi waria. Mana ada campur-campur macam tu? Tuan-tuan sekalian, tak ada lah. Tapi wanita, pria kan? Dia pria lelaki jadi waria. Habis apa? Makhluk apa ni waria ni? Jadi hidup ni kita kena faham. Dia tidak terkeluar daripada kuasa Allah, tidak pernah terkeluar daripada kehendak Allah. Itu kita kena faham. Artinya apa? Kita selalu berhajat kepadanya. Dengan kata mudahnya, macam-macam mana pun, kita tak pernah terlepas daripada kuasa Allah dan tidak pernah terlepas daripada kehendak Allah. Artinya kita sentiasa dan selalu berhajat kepadanya. Sebab tu tuan-tuan, salah satu diri kita ni kita kena zahirkan bahawa kita sangat-sangat berhajat pada Allah. Salah satu bukti, kita datang rumah Allah. Macam tuan-tuan datang malam ni kan? Apa bukti tuan-tuan ni? Adakah sekadar tuan-tuan nak solat? Solat kat rumah boleh. Sah juga. Soal sekarang ni, solat tu sah tak sah? Sah. Kalau sah, terima tak? Diterima. Habis tak rugilah Ustaz. Tak dapat 27. Solat dengan isteri lah. Solat jemaah kan dapat 27. Cuma bezalah sikit. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan solat kat rumah tuan-tuan RM27. Kat masjid $27. Kat surau. Tuan-tuan ingat rumah tuan-tuan sama ke? Tapi nilainya 27. Okeylah tuan-tuan. Tapi kenapa tuan-tuan datang sini? Salah satu kita kena faham. Kita berhajat kepada Allah. Macam orang lah tuan-tuan. Dia berhajat kat kita. Datang rumah lah. Ke macam mana? Ke dia panggil kita pergi rumah dia? Saya berhajat pada Tuan. Tuan datang rumah saya boleh? Ini memang orang ni memang masalah dia ni. Kalau Tuan berhajat pada saya, Tuan datanglah rumah saya. Betul Tuan ya? Ke saya datang rumah Tuan-tuan? Tak ada lah. Tapi gitulah Allah kita berhajat. Okey, kita berhajat pada Allah. Ini salah satu bukti. Contoh kita baca Quran. Sebab apa? Kita berhajat untuk berbicara dengan Allah. Kita bertaubat. Kita berhajat kepada Allah, ampunkan dosa-dosa kita. Maksudnya apa? Maksudnya tidak pernah ada satu keadaan pun kita tidak pernah berhajat kepada Allah. Kita nak hidup ni pun Allah yang hidupkan. Baik, kita harus mengetahui dan yakin. Dia harus dalam bahasa iaitu mesti. Kita mesti mengetahui dan yakin dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Yalah tuan-tuan, Allah cipta kita. Dengan apa? Dengan kasih sayang dia. Dan sekarang dia memberi apa kepada kita? Segala-galanya tuan-tuan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia bagi segala-galanya pada kita. Hatta sampai ke suatu tahap dia bagi kat saya dengan tuan-tuan ni, kat semua anak-anak isteri kita dan semua macam manusia ni. Sampai apa? Sampai tak terhitung. Tuan-tuan sekalian, macam saya tanya belum ni. Tuan-tuan pernah, kalau kita setakat ni, kita bernafas, hembus nafas, tarik nafas, dah berapa banyak tuan-tuan? Kalau kira-kira oksigen yang kita guna daripada oksigen yang ada, ya Allah, banyak mana dah? Kalau bayar 10 sen kali tarik, hembus 10 sen, tuan-tuan nak bayar berapa ni? Agak-agak nak bayar berapa? Tak terbayar tuan-tuan, dah berapa puluh tahun, 70 tahun duk hirup udara, oksigen. Hembusnya, tariknya. Tarik, oksigen, hembus. Karbon dioksida apa? Betul ya? Betul kan ni tuan-tuan? Saya tu ingat SPM zaman dulu, sains, belajar sains dulu. Tuan-tuan ingat lagi yang dapat berapa sains? Okeylah juga tuan-tuan. Kalau tak A pun okeylah. Tapi nak bagi tahunya, berapa tuan-tuan nak bayar?
Dan dah berapa banyak tuan-tuan sedut. Dah berapa banyak tuan-tuan hembus? Setakat ni berapa banyak? Alah, tanya daripada pagi tadi sampai sekarang aja. Daripada pagi tadi tuan-tuan hembus nafas dan tarik nafas sampai sekarang. Berapa? Tuan Haji dah berapa? Tak tahu. Tak tahu ke tak pernah ambil tahu. Sama lah saya pun. Mana ada kita? Maknanya apa? Tak terhitung, tak terkira. Orang ni kalau dia bagi kepada seseorang sampai orang tu tak tahu berapa banyak, memang murah lah dia ni tuan-tuan. Itulah Allah. Boleh? Okey ya? Kena contoh lain. Ni berkelip ni. 10 sen sekali berkelip. Tuan-tuan nak bayar berapa? Subhanallah. Murahnya Allah sampai yang ada ayat Quran yang tuan-tuan baca, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, tak terhitung. Dia tak terkira. Murahnya Allah. Baik, sebab tidak mungkin secara adat kita dapat menghitung sekalian nikmat-nikmat Tuhan atas kita. Ya, kalau ikut adat bicara, adat bercakap lah tuan-tuan, tak akan mungkin, tak akan mampu. Di diri kita sendiri pun berapa nikmat. Ada ni pun satu nikmat. Yang tuan-tuan nak hitung berapa nilai ada ni. Saya pernah tanya tuan-tuan kan, hari ni kita ada isteri, kita ada anak, kita adalah, apa lagi? Ada kawan, ada harta, ada apa macam-macam kita ada sekarang ni. Kenapa kita ada semua yang ada ni? Kenapa? Sebab kita ada. Itu jawapan dia. Ada orang jawab sebab Allah bagi. Ya, okey betul juga sebab Allah bagi. Sebab Allah nak bagi itu sebab kita tu ada. Kalau kita tak ada, sebab tu nikmat yang paling nombor satu sekali kata ulama, sebelum nikmat Islam, sebelum nikmat iman. Tak nafi ini nikmat. Tapi dia tu ada tak? Kalau awal-awal dia tak ada, macam mana dia nak merasai nikmat iman? Kalau dia awal-awal tak ada, macam mana dia nak ambil nikmat Islam? Maka dia tu ada dulu. Maka nikmat ada ni, berapa nilai dia tuan-tuan nak bagi tahu. Sebab tu setengah ulama kata apa ya? Satu bulu yang ada di seekor kambing lebih bernilai daripada langsung tidak ada. Contohnya, ada berapa bulu kat seekor kambing? Itu tak terhitung. Bukan tak terhitung, tak pernah hitung pun. Satu bulu yang ada di seekor kambing itu pun berharga. Kenapa? Kerana dia ada. Satu bulu je pun, kalau gugur tak ada apa pun, taklah kambing tu tak jadi kambing dah. Tak, kalau tak ada satu tu, itulah. Nilai ada. Apatah lagi kita ada sebagai makhluk yang namanya manusia. Makhluk yang paling mulia daripada makhluk-makhluk lain. Dahlah kita ada sebagai manusia. Ada pula sebagai manusia yang Muslim, yang mukmin. Ni berapa nilai ni tuan-tuan? Ini di antara benda yang kita kata, subhanallah, secara adat bercakapnya, tak akan mungkin kita mampu menilai seluruh nikmat-nikmat Allah. Makanan yang kita makan. Dah berapa banyak tuan-tuan? Tuan-tuan makan. Beras, dah berapa banyak tuan-tuan habiskan? Berapa guni? Daripada kecil dulu sampai sekarang. Tak nak berhenti lagi ya? Ni balik ni nak makan nasi lagi ni tuan-tuan. Tak ada kalau nak makan. Itu baru itu roti dah berapa banyak tuan-tuan? Berapa keping dah? Subhanallah. Air yang tuan-tuan minum dah berapa liter? Ke galen dah. Subhanallah. Rumah tempat kediaman. Kenderaan yang kita kendarai. Udara yang kita hirup. Kesihatan tubuh. Mata dan penglihatan. Di mata ni dia ada dua. Satu mata, satu penglihatan. Di telinga ada dua. Satu telinga, satu pendengaran. Ada orang ada telinga tapi tak ada pendengaran. Dipanggil pekak. Ada orang ada mata tak ada penglihatan. Tapi kita ada dua ni tuan-tuan. Satu mata, satu penglihatan. Subhanallah. Tuan-tuan nak bayar apa? Mata tu satu bab. Penglihatan tu satu bab. Kan ada satu kitab Tanbihul Ghafilin. Imam Samarqand. Ada seorang Bani Israel tu. Dicerita dalam kitab tu. Tuan-tuan dalam hadis tu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab tu. Dia Bani Israel dia doa pada Allah supaya Allah hidupkan dia 500 tahun. Hidupkan dia 500 tahun. Tujuan apa? Satu je, untuk beribadah. Okey, Allah bagi dia satu tempat hanya untuk beribadah, panjang umur dia 500 tahun. Kemudian dia minta satu lagi dengan Allah. Dia nak mati dekat sujud. Okey, dia mati. Sampai 500 tahun, Allah matikan dia, izinkan dia untuk mati dekat sujud. Balik akhirat nanti Allah kata bawa, wahai malaikat, bawa ke syurga. Dia kata, wahai Allah, adakah aku masuk syurga dengan ibadah aku 500 tahun? Dan aku mati dekat sujud. Allah kata, bawa hamba aku balik, keluarkan sebiji mata dia, timbang dengan amalan 500 tahun. Maka berat sebiji mata. Amalan 500 tahun nak bayar sebiji mata, berat 500 tahun. Nampak tuan? Tuan-tuan rujuk dalam kitab Tanbihul Ghafilin Imam Samarqand. Ada hadis menceritakan kisah tu. Sebiji mata ni, bayar dengan amalan 500 tahun pun tak terbayar. Tuan-tuan dah berapa tahun ibadah? 60 tahun. 60 tahun tu, tolak berapa?
Tolak umur tidur. Kalau tuan-tuan, saya pernah sebut pada tuan-tuan, tuan-tuan rujuk kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Siapa yang hidup 60 tahun, dia tidur 6 hingga 8 jam satu hari, dia kena tolak umur tidur dia 15 hingga 20 tahun. Daripada 60 tu, dia tidur 15 hingga 20 tahun. Okeylah kita tolak 15. 60 tolak 15 tinggal berapa? 45. Tolak lagi umur balik. Balik tak kira. Pahala ada bagi pada mak ayah kita. Balik ni biasanya kita kata 15 lah tuan-tuan, balik. Dia pun cakap, saya balik awal Ustaz. Balik awal lagi banyak kena soal. Baik balik lewat. Tak adalah. Kita ikut hukum fiqh. Hukum fiqh ni 15 kira balik ke tak balik, balik lah tuan-tuan sekalian. Nanti tanya, saya umur 15 tak balik, tempat tak mimpi. Jangan pula. Kita dah belajar. Sama ada mimpi tak mimpi umur 15 kira balik. Okey, tolak 15. 45 tolak 15. Tinggal berapa? Ya. 30. Tuan-tuan kerja 8 jam satu hari? Tolak lagi 15. Tinggal 15. Tuan-tuan makan, minum, pergi pasar, pergi holiday, pergi sana. Berapa tahun? Pergi pasar, pergi hantar anak sekolah, pergi sembang sana. Tengok apa? Dia kata apa? Sebenarnya kita ni, daripada umur 60 tu, sebenarnya 5 tahun saja kita yang betul-betul beribadah. Daripada umur 60. 55, waktu tidur, waktu kerja, waktu makan, waktu sembang. Tu tak termasuk sembang kedai mamak pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi. Yang memancing, tuan-tuan sekalian, duduk tengah laut pukul 3 pagi duduk mancing. Tinggal berapa sebenarnya? Sebab tu kan kita kata 24 jam umur saya dengan tuan-tuan satu hari, solat berapa jam? Berapa jam daripada 24 jam tu? 1 jam kan? 23 buat apa? 23 jam. Itulah waktu tidur, itulah waktu makan, itulah waktu bekerja. Jadi 1 jam saja daripada 24 jam. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau timbang umur tidur dengan solat, mana banyak agak-agak? Mana berat? Tahu pun. Tidur. Habis nak masuk syurga dengan tidur kan nak masuk syurga dengan solat? Habis dah saya dengan tuan-tuan. Habis dah. Sebab tu kita ni, akuilah, ya Allah, kalau engkau tak rahmat aku, ya Allah, tak kasihan belas pada aku, tak adalah aku nak boleh masuk syurga, ya Allah. Kasihanlah pada aku, ya Allah. Itu je tuan-tuan. Jadi kita datang ni, duduk sekejap ni kan. Masa nak habis dah ni. Sebenarnya dah habis dah masa ni tuan-tuan. Dia 8.44 je. Ni 8.45 dah ni. Kita sambung akan datang lagi ya tuan-tuan ya. Harap-harap ya Allah. Tengok dah bunyi dah. Ya Allah, kasihanlah pada aku, ya Allah. Maka kita datang ni tuan-tuan. Kalau kita penat, tuan-tuan kerja penat ni. Dengan jam, dengan apa daripada pagi tadi. Tapi datang, duduk sekejap. Alhamdulillah dah habis dah masa pun. Harap-harap Allah kasihan pada saya dengan tuan-tuan. Kasihan tu bahasa Arabnya rahmat. Allah rahmati kita semua. Harap kat solat kita tak ke mana tuan-tuan. Solat apa? Nak bayar mata sebiji tak boleh. Yang sebiji lagi? Itu baru mata. Yang paling mahal dalam diri kita ni apa antaranya? Hati, jantung. Tak ada jantung, tak ada lah. Kita tuan-tuan hidup kita tak ada lah. Walaupun ada biji mata, ada telinga, ada apa, habis kita. Okey dah setakat tu lah tuan-tuan ya. Okey. Macam sekejap sangat mengaji ni, okey lah tuan-tuan. Dia mengaji ni kena rasa sekejap. Sekejap ada habis dah. Tu. Kalau mengaji bila nak habis-habis ni, tu tak seronok. Okey ya? Ada soalan? Kalau ada. Ada tuan-tuan? Tak ada, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu maknanya tak ada tu, Alhamdulillah tak payah jawab. Sebab tak ada. Okey, setakat tu dahulu insyaAllah kita bertemu pada masa ke depan nantilah tuan-tuan. Masih tajuk yang sama insyaAllah. Ya, tajuk ni dia agak panjang sikit perbahasan dia. Moga-moga Allah memberi faham pada saya dengan tuan-tuan insyaAllah. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.